السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والدين. أما بعد، فأوصيكم وإيانا بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم تفلحون يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita semua di atas segala limpah kurnianya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita syukur di atas nikmat yang terbesar sebagaimana yang kita maklum dan kita sedang memeluki. Semoga-moga Allah melanjut dan mengekalkan pelukan kita ini, iaitulah iman dan Islam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terlebih dahulu, sebelum daripada kita sambungkan bacaan kitab Syarah Hikam ini, kita ucapkan terima kasih di atas keizinan daripada Tuan Guru Al-Haj Abu Syamwil Putih. Syamwil Puddin. Oh, masya-Allah. Ya, semoga-moga selamat wal afiyah bagi kita semua, khususnya kepada Tuan Syekh kita selaku bangunkan bangunan ini sebagai penyambung di atas asas yang lama dulu. Kita yang membangunkan. Dah berapa lama? Sekitar 18 tahun. Ya. Semoga-moga dengan bangunan apa dia di atas asas apa dia
mengajar agama di atas aliran ahli sunnah wal jamaah. Semoga-moga dibarakati Allah dan diberi manfaat untuk umumnya, dan semoga diselamat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita selalu sambungkan di atas yang telah kita mulai. Ini kali yang keempat, sambungan yang keempat. Yang ketiga. Sebagaimana kita dah lalui sampai kepada muka surat 11, iaitu di dalam nakalan kitab syarah Sahih Muslim bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada mensyarahkan hadis yang telah kita lalui sebagai kita ulangi untuk disambung. Dan telah sabit pada hadis yang telah riwayat akannya oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Halaman muka surat 11. Halaman 11. Telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ana illa an yataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatih. Artinya tiada boleh. Kalau di sini guna tiada bisa. Itu. Tiada boleh. Orang petani banyak guna tiada boleh, ataupun dengan kata lain tak dapat. Faham juga tak dapat? Ya. Biasanya diguna sini tak bisa. Bisa. Kalau orang petani kalau guna bisa tu arti racun. Kalau kata bisa itulah racun, tapi bisa tak diguna. Digunanya bisa. Bisa tu di antaranya racun, ada juga bisa dikatakan handalan. Ada juga. Baik. Maknanya tiada boleh, tiada bisa memasukkan seorang oleh amalannya akan syurga. Itu kita sana, kalau sini kat syurga. Ya. Belana lahjah. Tak apa asal kau faham. Lalu kata sana, sini kata. Kata mereka itu, yakni sahabat radhiyallahu anhum, setelah ia mendengarkan ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rasa muskil. Lalu ia bertanya. Begitulah bila kita ada muskil, kita ada tanya kan. Baik. Lalu sahabat tu muskil kerana memberi faham oleh ini hadis bahawa amalan itu tak boleh memasukkan seorang akan syurga. Segera fahamnya, makna kata tak perlu kepada amal. Lalu ia bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan tiada juga engkau ya Rasulullah, mana engkau pun tak dapat masuk syurga dengan amalan. Lalu ia menjawab, wala ana, dan tiada juga aku. Ya, sama. Maknanya, tetapi illa an yataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatih.
tetapi bahawa meliputi akan aku oleh Allah dengan limpah kurnianya dan rahmatnya. Lalu berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada syarah Muslim, ketahui olehmu bahawasa mazhab ahli sunnah ay wal jamaah radhiyallahu anhum ini kaitan dengan akidah. Sebagai nak bina di atas akidah itulah akan hikmah yang pertama tadi, iaitu setengah daripada alamat, tanda-tanda bahawa seseorang itu beriktimad, hatinya bertelekan, bergantung dengan amalan. Jadi maksud ini hikmah, nak mengangkatkan hati kita supaya kita tidak bergantung dengan yang lain dari Allah, sekalipun yang lain itu amalan kebaikan dan ilmu pengetahuan dan juga segala ahwal maqam-maqam hati. Itu semua dikatakan yang lain daripada Allah. Maksud ini hikmah, nak mengangkatkan hati supaya kita hanya bergantungkan semata-mata dengan Allah. Itu maksudkan. Tidak nafikan amalan-amalan kebaikan itu adalah merupakan asbab adiyah. Bagaikan kita minum air, satu sebab bagi menghilangkan dahaga. Juga makanan-makanan yang mengenyang, itu juga sebab bagi kenyang. Nah, demikianlah amal-amal kebaikan, terutama sebagai asas ialah iman. Itu sebab dan syarat asasi bagi kita mendapati syurga di akhirat. Iman adalah syarat asasi. Amalan-amalan kebaikan merupakan asbab. Tidak nafikan. Tetapi yang membicarakan di sini masalah hati kita disuruhkan hanya bergantung semata-mata dengan Allah. Oleh yang demikian, Allah memasukkan kita ke dalam syurganya itu dengan semata-mata rahmatnya. Itu akidah kita dan juganya maqam ihsan bagi kita. Iman dan ihsan. Karena ihsan itu adalah syartun li kamalil imani wal Islam. Kita sudah ada iman, kita sudah ada Islam. Ihsan tu kita masih berkurangan, kita masih kurang. Yang ni untuk nak mensempurnakan iman dan Islam itu adanya ihsan. Sebagaimana dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya Jibril alaihi salam, akhbirni anil ihsan. Lalu ia menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Itu isyarat kepada maqam musyahadah. Arti senantiasa mata hati kita hanya memandang ia, memandangkan yang lain sebagai sabab. Baik. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bahawa mazhab ahli sunnah yang kita selalu berjalan atasnya, yang kita berpegang ikut jalanan mereka radhiyallahu anhum, mazhab ahli sunnah tiada sabit dengan akal oleh pahala dan seksa itu. Hanya itu sabit dengan syarak janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ahli mazhab ahli sunnah juga mengatakan, dan tiada mewajib dan mengharam dan lainnya
Apalagi lain daripada mewajib dan haram, daripada segala bagai taklif, memakruhkan, mensunatkan, itu tiada juga sabit dengan akal, dan tiada sabit oleh ini sekalian dan yang lainnya, melainkan hanya dengan syarak. Dan mazhab ahli sunnah juga bahawasa Allah Ta'ala tiada wajib atasnya, atas Allah, oleh suatu pun. Tidak ada yang memaksa atas Allah. Juga sebaliknya tidak ada yang menghalangkan. La mani'a lima a'taita, juga wala mu'tiya lima mana'ta. Itu akidah kita. Semua buat tak buat itu adalah jaizun, yang harus, kalau kata orang petani, ikut ia saja. Sini cakap macam tu, ikut saja. Sama? Buat maupun tak buat, hanya ikut ia saja. Tidak ada yang memaksa dia. Tak seperti kita hamba di bawah paksaan dia. Bila ia mewajibkan, pasti kita buat. Bila ia melarangkan, mesti kita tinggalkan. Kalau kita melanggar, ada janjiannya, kan? Kerana kita di bawah, kita banyak makhluk hamba baginya. Adapun ia ialah selaku Tuhan yang mencipta. Ikut ia saja. Baik. Itu katanya tiada wajib atasnya atas Allah oleh suatu pun, daripada mengharamkan, mewajibkan, semua tidak atas jalan wajib atas Allah. Bahkan semua alam ini ialah milik dan kepunyaannya, kepunyaan Allah. Sebagaimana kita maklum dan selalu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kan? Alamin kullu ma siwallah ay minal mawjudat. Semua barang selain daripada Allah, daripada semua yang ada, semua itu dipanggilkan alam. Bila semua alam, siapa Tuhan yang menciptakan? Rabb, ialah Allah. Bila semua itu milik dan kepunyaannya, sama ada dunia dan akhirat, itu dalam rentahannya. Nah, dalam rentahannya Allah. Hal keadaan ia Allah, buat ia pada keduanya, dunia dan akhirat, buat akan barang yang ia kehendaki. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tidak kata kun fala yakun. Nah, semua bila Allah kehendak melakukan, kehendak berlaku sesuatu, maka ia melakukan. Bila ia melakukan, fayakun. Nah, maka sekiranya fardu takdir. Maka sekiranya, ini tafriq di atas kata semua alam ini ialah milik dan kepunyaan. Buat ia pada keduanya akan barang yang ia kehendaki. Oleh itu maka sekiranya, kalau sini ada guna makanya, anda cakap macam tu, makanya anda nak, tak bertanya jangan. Maka sekiranya kalau mengazab ia Allah Ta'ala, Allah menyeksakan akan segala orang yang taat, patuh setia kepadanya, tapi ia menyeksakan. Dan segala yang saleh, segala orang yang baik, ikuti segala suruhan perintahannya, menjauhi larangannya, semua mereka itu Allah mengazabkan fardu takdir secara akidah. Dan memasuk ia Allah akan mereka itu, akan segala orang yang taat dan segala yang saleh, semua itu memasuk akan neraka.
fardu takdir. Apa jawabnya? Nascaya adalah ia mengazab dan memasukkan mereka itu ke dalam neraka tu adalah ia adil daripada Allah. Ini akidah kita ahli sunnah menolakkan akidah Mu'tazilah. Nah, di sisi mereka kata wajib atas Allah memasukkan orang yang tadi ke dalam syurga. Kan ini masuk di dalam buah salah aslah. Nah, asah akidah mereka. Wajib atas Allah membuat salah aslah. Dalam istilah dia at-tahsinul aqli. Nah, adapun kita ahli sunnah wal jamaah sama ada panggil salah, aslah, khair, syar, semua itu tergolong di dalam kata mungkin. Termasuk di dalam kata semua perkara mungkin dalam milik dan kepunyaan Allah. Bila masuk dalam milik kepunyaan Allah, maksud adalah harus saja bagi Allah. Tapi harus di sini ni sekaligus dengan harus mana pasti. Ya kalau harus dalam usuluddin, harus maknanya apa barang yang sama. Barang yang sama, barang yang ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adam. Ataupun ma yastawi fihi al-wujudu wal adam. Tu murad harus. Sebab kita dengar kalau bahasa Indonesia kena disebut harus kita lakukan, bermakna mesti lakukan. Ya. Itu dalam medal ya. Tapi yang dimaksud kalau bicara usuluddin ini wajib, mustahil, jaiz. Kalau kita guna bahasa Arab semuanya, wajib, mustahil, jaiz. Kemudian kebanyakan kitab-kitab Melayu kita diterjemahkan jaiz arti yang harus. Ini murad di sini. Harus yakni harus pada akal yang dimaksudkan. Bukan harus makna mesti, tidaklah. Harus kita lakukan, itu mesti kita lakukan kan. Itulah yang pada tu. Tu perlu dijagakan takut keliru dan kesamaran. Kalau kita sana tak guna harus dengan mana mesti, tak ada kita di fatani. Kalau kata harus juga mungkinlah. Baik. Maknanya bagi mereka itu orang Mu'tazilah at-tahsin, at-taqbih, al-aqliyan. Lalu tu dia kata salah dan aslah perkara yang baik, yang terlebih baik di sisi mereka wajib atas Allah melakukan. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah tentang panggil baik yang tidak baik itu tilik pada syarak. Sembahyang itu masuk dalam khair. Manakala tak salat itu masuk dalam syar kan. Itu tilik kepada syarak. Kalau kita mari bagi kepada wajib, mustahil, jaiz, semua itu masuk dalam jaiz. Bila semua masuk dalam jaiz, masuk dalam semua itu adalah perkara mungkin harus bagi Allah memperbuatkannya ataupun meninggal. Itu akidah ahli sunnah kita. Lalu itulah fardu takdir. Secara akal, fikir dan tilik kepada semata-mata Allah yang maha kuasa, yang mutlak, yang meliputi, tilik kepada situ dengan hambanya, dengan makhluknya, ikut ia saja. Harus oleh yang demikian sekira kalau ia mengazabkan akan orang yang taat kepadanya, orang yang soleh, yang nak mengazab, memasukkan neraka, jawabnya najak adalah ia adil daripadanya. Sekaligus keliru, sekaligus. Dengar dulu. Kita lihat dulu. Dan apabila sebaliknya, dan apabila memulianya Allah dan beri nikmat dan memasuk ia Allah akan mereka itu akan syurga. Mereka itu kembali pada segala orang yang taat dan segala yang saleh. Kalau ia memasukkan syurga, dia beri nikmat, dia memulia,
maka iaitulah kurniaan daripadanya, maka bi fadlihi, semata-mata kurniaan dan kelebihan darinya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Banyak apa dia perkataan yang semacam itu kan dalam Quran. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka kalau ia memuliakan orang yang taat, itu adalah semata-mata fadlillah, bukan wajib atas Allah. Ini nak tolak mazhab Ahlussunnah. Astagfirullah. Nak tolak ke mazhab Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah kata memasukkan syurga orang tadi, dia kata wujub, wajiban, dia kata. Jadi kita Ahlussunnah bukan fadlan minhu, fadlan minallahi wa ni'mah, kan kita selalu sebut itu fadlan minallah, bukan wujuban 'ala Allah. Kalau ia memasukkan neraka, adlan minhu, bukan zulman. Itu tak Ahlussunnah. Jadi mengikut bagaimana orang Mu'tazilah tu dipanggil, di sini dia mustahil. Kerana membawa pada zalim, kata dia. Sedangkan Allah wala yazlimu rabbuka ahada, dan tidak menzalim oleh Tuhan kau Muhammad ahadan, akan seorang pun. Jadi di sisi mereka memasukkan orang yang taat, orang mukmin yang taat, lagi yang soleh, memasuk ke dalam neraka. Itu satu bagai zalim, kata ia. Kita tidak. Kita memandang kepada semua sama ada yang baik, yang tidak baik, yang mukmin, yang kafir, semua adalah makhluk baginya, kan? Semua alamin. Bila semua alamin makhluk baginya, harus bagi ia melakukan apa saja. Kalau ia memasukkan syurga orang mukmin, itu fadlan minhu wa rahmatan. Kalau ia memasukkan neraka, itu adlan minhu, bukan zulman. Tu kita letak situ dulu. Lepas tu nanti tengok di akhir lagi. Kemudian kata Imam Nawawi lagi, dan sekiranya fardu takdir, kalau beri nikmat ia Allah akan segala orang kafir, dan memasuk ia Allah akan mereka itu segala orang kafir, memasuk akan syurganya Allah. Kalau begitu, nescaya harus baginya bagi Allah oleh demikian itu. Demikian beri nikmat dan memasuk syurga akan orang kafir. Harus bagi mereka, yakni pada akal. Dan tetapi ini ni nak menolak tawahum. Mari walakin lil istidrak. Kita mengaji dalam nahwu di sana, walakin lil istidrak ay ta'qibul kalam bi raf'i ma yatawahhamu thubutuhu aw nafyuh. Jadi tadi sekaligus masa keliru kan. Tapi waqi' nafsul amri itulah perkataan dan akidah yang sahihah, yang sebenar, yang dibinakan atas mazhab ahli sunnah wal jamaah. Setelah itu nak menolakkan tawahum, sengka-sengka sekaligus kita nak silap faham lalu. Dan tetapi, yakni sungguh pun, dia panggil ibarat, dia panggil kata, boleh dikatakan istidrak atas mahzuf. Yani dan sungguh pun, wa innama kana al-amru kadzalik, dan sesungguh pun perkara ialah begitu, yakni harus bagi Allah memasukkan neraka orang mukmin yang beramal yang taat. Sungguh pun begitu. Dan juga harus bagi Allah itu memasukkan syurga akan orang-orang yang kufur. Sungguh pun begitu. Dan tetapi, tetapi ia Allah telah mengkhabarkan bahawa itu maf'ul, diselit ke jumlah. Dan tetapi ia Allah itu telah mengkhabarkan, Allah telah memberitahu, menceritakan, walhal khabarnya, khabar Allah itu benar.
Allah mengkhabarkan di dalam Al-Quran. Walhal khabar Allah itu adalah benar. Sadaqallahul azim. Tengok bila kita baca ayat kan, kita iringi dengan Sadaqallahul azim. Arti sudah kita tetap pengakuan kita bahawa semua perkataan Allah benar. Sadaqallahul azim. Jadi Allah sendiri mengkhabarkan, walhal khabarnya khabar Allah itu benar. Mutabaqatul khabar lil waqi'. Nah, apa dia mengkhabarkan? Mengkhabarkan bahawasa. Akan mengajar ibarat yang maf'ul. Allah mengkhabarkan bahawasanya ia Allah Taala tiada buat akan ini yang tersebut. Tetapi cara kita fikir, cara kita berpegang, itulah dia. Nah, semua tilik kepada Allah selaku Khaliq yang menciptakan semua ciptaan dia, makhluknya. Bila itu harus bagi ia buat apa yang dia kehendak. Fa'alul lima yurid. Nah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Tilik pada situ. Tetapi sungguh pun demikian begitu. Tetapi Allah tiada buat akan ini yang tersebut. Ini tilik pada janji. Yang tadi sebelumnya pada qat'in nazar, dengan putus tilik daripada janji. Yang tadi apabila tilik kepada janji, bahkan idrak. Tetapi boleh idrak dengan mana lakin, ampun ya Allah bagi segala orang mukmin, yakni daripada dosa-dosanya yang selain daripada syirik dan kufuran. Allah janji, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Itu janji darinya. Allah ampunkan dosa-dosa yang selain daripada syirik kufur. Maka bila orang mukmin yang bukan maksum, ada dosa-dosanya, tapi dosa selain daripada syirik kufur, Allah janji ia ampun. Nah, bahkan ampun ia bagi segala orang mukmin, dan memasuk ia Allah akan mereka itu segala orang mukmin akan syurga. Maka dia masuk syurga tu adakah di atas ada yang memaksa? Tidak, dengan rahmatnya. Dengan rahmat, dengan semata-mata kasihannya. Itu. Ataupun dengan kata lain bertani kesayangannya. Tu makna Ar-Rahim. Yang kita dah kata Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan yang amat kasihani. Tuhan yang amat kasihani. Dengan sebab kasihani telah dia berikan kepada kita sabab bagi syurga. Syarat asasi bagi syurga iman. Itu tandanya ada kasihani dari Allah, menjadikan kita orang mukmin, kita menetapkan iman kita sehingga kepada akhir hayat. Ini tanda kasihannya Allah. Karena dengan inilah syarat dan sabab bagi dapat syurga. Fardu takdir kalau kita jatuh di dalam maksiat, maka dia janji harus bagi ia tu ampun. Sekalipun kalau ia tidak ampun pun, syarat asasi kita ada bagi dapat masuk syurga, iaitu iman. Kan? Ada pun dosa yang lain pada kufur, itu dia panggil tahta masyiatillah, di bawah kehendaki Allah. Sekiranya ia ampun, tidak dikenakan azab. Kalau ia tidak ampun, diazabkan dulu sebagai menyuci. Nah, kita panggil dia azab, sebenarnya menyuci. Kalau contoh sebagaimana dok cakap tadi tentang masalah berlaku tsunami dulu. Nah, Allah menyuci secara itu. Kalau kita tengok seperti lalu, nampaknya ujian bala menyusahkan.
Tapi kalau tengok dari segi hikmah, orang mukmin yang mati dengan kena tsunami itu, semoga-moga ia dapat syahadah akhirat, bukan? Dengan mati tenggelam, mati lemas air, mati kebakaran, tak itu setengah daripada syahid akhirat? Iya. Jadi kalau tengok di sudut hikmah, itu Allah menyucikan, semoga apa yang kita ada salah dikifaratkan dengan yang tu, mati dengan keadaan suci dan bersih daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tu tilik dari segi hikmat, kan? Tapi kalau tilik segi zahir, ujian. Bala. Itu. Jadi makna kata Allah telah menceritakan bahawasanya ia tiada buat akan ini tersebut, bahkan ampun ia bagi segala orang mukmin, dan memasuk ia akan mereka itu akan syurga dengan rahmatnya. Kembali pada hadis tadi, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tu kembali pada makna tadi. Maka bina di atas hikmah yang pertama, inilah yang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memberi satu hikmah supaya kita hati hanya bergantung dengan rahmat Allah. Bukan arti kita mengurangkan amalan. Kita perlu membanyakkan amal, yang banyak membanyakkan lagi, kan? Tapi hatinya bergantung dengan rahmat Allah. Masalah kita berusaha, kita bekerja, cari kehidupan. Banyak, lagi banyak atas perkara yang halal, atas niat yang baik. Selebih daripada kita guna untuk diri peribadi, anak keluarga, juga kita boleh menolong lagi masyarakat yang susah. Kan tak kebaikan? Ya, tapi bukan kita hanya bergantung dengan yang tu. Kita bergantung dengan rahmat dari Allah. Hati di situ, itu maksud daripada hikmat tadi. Kemudian satu lagi, dan mengazab ia, ni atas pada ampun ia. Bahkan mengazab ia Allah akan segala orang yang munafiqin. Kan? Jadi kalau belum tilik pada janji tadi, harus bagi Allah memasukkan syurga orang munafikin. Harus bagi Allah memasuk neraka akan orang yang kafirin. Kan? Akidah tadi. Tapi Allah tidak buat begitu. Bahkan mengazab ia Allah akan segala orang yang munafiqin, dan mengekal ia akan mereka itu di dalam neraka, itu atas jalan adil, bukan zalim. Kan? Maka kerana dia janji, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu tilik pada janji, boleh nak kata wajib, tapi wajib aridi dikatakan. Wajib orang yang mati di atas kufur itu wajib neraka. Wajib apa? Boleh panggil dua dalam istilah. Nak kata wajib syar'i, yang tilik pada janji Allah. Dan boleh kata lain, wajib akal yang aridi namanya. Adapun kalau akal yang zati, hukum tadi jaiz. Sini perlu kita membicarakan, dalam bicarakan hukum akal yang tiga itu. Wajib, mustahil, jaiz. Tiap-tiap satu itu dia terbahagi kepada wajib baik, mustahil baik, jaiz baik, kepada zati dan aridi. Paling pada situ. Yang kata tadi harus bagi Allah memasukkan syurga orang kufur, dan harus bagi Allah memasukkan neraka orang yang mukmin ya taat, itu jaiz akli zati. Manakala wajib orang yang mati di atas iman itu syurga, juga wajib orang yang mati di atas kufur itu neraka, itu wajib akli yang aridi. Tak ada jadi berlawanan lah. Dia ada kait di belakang tu. Tu boleh tahu istilah-istilahnya.
Itu menjadikan fardu kifayah kita belajarkannya, supaya nak menghilangkan kekeliruan kalau sekiranya datang syubhat. Tapi untuk memadai berpegang tak sampai situ pun cukup. Nah, sebab kita orang awam, tak sampai situ pun cukup. Tapi mesti ada. Bagaimana perlu ada qadhi, kan? Perlu ada kan apa dia orang yang bijak pandai di dalam apa dia ilmu kedoktoran, itu merupakan fardu kifayah. Kerana apa dia dicadang, disediakan supaya untuk apa dia melakukan ketika kecemasan. Demikianlah, terutama sekali agama. Itu perbezaan tadi. Jadi bila kita faham di situ, berasa berlawan tak? Yang kata ya harus Allah memasukkan orang mukmin taat ke dalam syurga, harus Allah memasukkan orang yang kufur ke dalam syurga. Manakala mai satu lagi, wajib orang yang mati di atas iman itu syurga. Juga wajib atau yang mati kufur itu neraka. Bila kita faham masalah, tidak ada berlawan, la tanaqud. Tak ada tanaqud. Kerana ini ditanggung ke sini, ini mahmulun ala al-jaiz az-zati. Yang nu ditanggung atas mustahil atau wajib akli yang aridi. Baik. Itulah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata ia lagi, Imam Nawawi rahimahullahu taala, kata ia lagi, sebenarnya ada panjang lagi perkataan dia, tapi kita potong di sini. Kata kemudian kata ia Imam Nawawi lagi rahimahullahu taala, dia kata, dan pada zahir ini segala hadis. Maksudnya hadis tadi tak ada lagi lafaz-lafaz yang seumpama itu. Lah dia guna dan pada zahir ini segala hadis. Lan yudkhila ahadan amaluhul jannah ilaq, dan yang seumpama itu zahir ini hadis menunjukkan bagi ahli haq, yakni kita takrib, yakni ahli sunnah wal jamaah, bila itulah ahli haq rahimahumullah, zahir menunjukkan bahawasanya tiada mustahak oleh seorang akan pahala dan syurga itu dengan semata-mata amalan taatnya. Zahir hadis itu tak? Zahir hadis ni menunjukkan bahawasa tiada mustahak oleh seorang akan pahala dan syurga itu dengan semata-mata amalan taat. Zahir hadis itu. Kemudian pada zahir jadi nampak berlawan dengan ayat-ayat berikut. Lalu dia jawab, dan ada pun yang panggil istinaf bayani jawabun amma yuqal. Jadi seolah timbul soalan, bagaimana, macam mana dengan ayat Allah kata udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kita orang pahaman sikap qasir, pahaman kita yang rendah, sekaligus terasanya berlawanan, tanaqud. Lalu dia jawab, dan ada pun. Ni panggil istinaf bayani jawabun amma yuqal, seolah disoalkan. Macam kemarin dah soal. Soal bila sampai kita mengajar hadis, belum tengok ni, dia buat musykil tentang bagaimana ayat dalam surah An-Nahl. Tapi kita baca kemarin setakat tu je, berhenti setakat itu. Apabila datangnya kemuskilah, tunjuk ni akan datang. Dia pun tak ada tengok. Itu dia ni, ini jawapan dia. Adapun firman-Nya Allah Taala, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Surah An-Nahl ayat 32, artinya masuk oleh kamu, masuklah kamu. Sini banyak guna masuklah kalian, betul kan? Banyak guna gitu sini. Ialah kamu, itulah nah, kalian. Kalau kita di sana, kamu sekalian. Ada sini lagi. Ada sekalian. Kan? Masuklah kamu akan syurga,
masuk dengan barang yakni amalan. Itu masduk bagi ma. Dengan barang amalan yang telah beramal kamu pada dunia. Jadi kalau betul-betul amalan ni kerjaan lah kan. Dengan kerjaan yang telah kamu kerja pada dunia. Jadi zahir ayat ni masuk syurga dengan amalan. Sekaligus nampak berlawanan dengan kata tadi masuk syurga dengan semata-mata rahmat. Ayat ni zahirnya masuk syurga dengan amalan. Yang nak jawab ni. Satu. Dan firman-Nya Ta'ala. Satu lagi. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surah Az-Zukhruf 72. Artinya dan demikian itu syurga. Tu isyarat kata tilka mubtada al-jannatu badal di situ. Dia banyak wajah-wajahnya lagi. Ambil satu wajah. Dan demikian itu syurga. Ialah allati khabah. Ialah yang telah dipusakai akan kamu uristumu bina maf'ul uris daripada auratha yurithu iras. Manakala bina maf'ul uritha. Kan? Kita mengaji sharaf uritha. Ba if'al bina maf'ul uritha bila tasrif uritha uritha urithu urithat urithata urithna terus. Urista uristu apa dia uristi tuma tum. Allati uristum, tetapi bila disambung dengan dhamir muttasil maka diisbaqkan pula. Uristum jadi uristumu. Kan lagi sakut dengan dhamir. Tu kaedah semua tu kan. Dalam percaraan semua ada percara kaedahnya. Lalu diterjemahkan demikian dan demikian itu syurga ialah yang telah dipusakai akan kamu. Itu makna ifa'in maf'ul yang pertama, akan dia akan syurga maf'ul yang kedua. Dengan bima, dengan amalan yang telah kamu beramal, dengan kerjaan yang telah kamu kerjakannya pada dunia. Hampir sama ayat ni dengan ayat yang telah lalu. Dan umpama kedua ini ayat. Apalagi daripada ayat-ayat yang menunjuk atas bahawa amalan itu boleh masuk oleh seorang dengannya, dengan amalan boleh masuk, dapat masuk akan syurga. Zahir ayat ni. Jadi sekaligus berlawan. Ayat makna ayat ini zahir ayat ini dengan zahir hadis tadi. Nanti Imam Nawawi nak menyatakan di sini. Kemudian lalu dia jawab, dia kata dan adapun maka. Tu kalau mengaji kaedah di sana mubtada, dan adapun firman-Nya Ta'ala itu mubtada disertai dengan amma. Terjemah dan adapun. Kalau firman-Nya itu mubtada disertai dengan amma, maka kaedah di khabar sertai dengan fa, maka dan adapun firman-Nya dan firman-Nya, dua firman dan umpama keduanya itu, maka tiada berlawan. Itu khabar bagi. Itu kaedah ibarat. Kita di sana agak masih bercara ibarat-ibarat. Kerana uslub Quran. Kitab-kitab Torah, jalanan dia uslub Quran dan hadis. Oleh itu kita selalu mentahqiq ke cara kaedah ibarat. Baik. Maka tiada berlawan ia apa dia? Apa dia yang tersebut daripada ini ayat ataupun yang tersebut daripada ini firman. Kan? Tiada berlawan ia akan segala hadis yang tersebut di atas tadi. Bahkan makna ayat itu bahawa masuk syurga
adalah ia dengan segala amalan. Ini sebagai sabab. Sebab tu kalau kita mengaji tafsir, ba pada bima kuntum ta'malun, ba apa? Ba sababiyah. Nah, lagi akan kata dia nyata di sana. Ba sababiyah, dengan sebab dia panggil. Bahkan makna ayat itu bahwasanya masuk syurga adalah ia dengan segala amal, dengan sebab amalan. Kita jaga dulu, Imam Nawawi jaga di belakang. Kemudian beri taufik bagi segala amal dan hidayah tunjuk bagi ikhlas padanya pada segala amal. Dan terima akan amal itu khabar dengan semata-mata rahmat Allah Ta'ala dan kurnianya. Beri taufik bagi beramal, tak ke dari dia, dari Allah. Ya. Lagi pula kalau semata-mata kita amal, tetapi kalau tidak ikhlas, bagaimana? Syarat bagi nak terima ialah ikhlas. Nah, itu bahagian batin. Syarat bagi nak sah amalan itu bahagian zahir. Contohnya solat kita nak sah, mesti berhimpun padanya segala rukun dan syarat. Maka hukumnya sah. Sekalipun ia dalaman tidak ikhlas. Sekalipun ia dalam hatinya ujub. Kan? Ada riya, ada ujub, ada takabur masa ia bersolat itu. Tapi hukumnya sah bila cukup rukun dan syarat bagi solat itu. Demikianlah puasa, bila cukup rukun dan syarat hukumnya sah. Faedah bagi sah ialah gugur tuntutan wajib. Kalau di atas pemerintah yang mesti amar ma'mur nahi munkar, tak lagi wajib atas pemimpin itu memaksa mereka, kerana mereka puasa dah sah, juga mereka solat dah sah. Begitu juga orang yang mempunyai harta zakawi, apabila sampai masanya pihak pemimpin pemerintah menguntikkan zakat, apabila ia si tuan punya harta tadi menserahkan, memberikan, mengeluarkan zakat, sah, sekalipun ia beri dengan tak redha hati. Itu hukum zahir. Begitulah orang yang kufur, bila dia berucap dua kalimah syahadah, tak ada tanda-tanda zahirnya yang menghalangkan, maka kita hukum dia mukmin. Sebab itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak munafikin. Mereka menggunakan lafaz dah, nashhadu innaka la Rasulullah. Lagi hebat, lebih hebat pada kita orang mukmin. Kita mukmin biasa ya. Asyhadu an la ilaha illallah jadi ibadah. Ya nashhadu innaka la Rasulullah. Bukan main taukid dia tu banyak sangat. Nashhadu innaka. Bukan main tu inna. Innaka la, tak kata Rasulullah saja, la Rasulullah. Allah sungguhnya. Manis lagi manis. Manis lagi manis. Ambil zakat. Ni saya pula masuk dengan manisan madu. Sini panggil madu. Berapa kali manis? Manisnya. Yakni zuhir. Maka dihukumkan dia mukmin. Sekalipun di sisi Allah wa ma hum bimu'minin, kan? Di sisi Allah yukhadi'un Allah wa rasulah, itu di sisi Allah. Tapi di sisi kita mukmin. Zahirnya, zahiran la batinan. Tapi kita membicarakan zahir. Begitulah kita orang mukmin dah iman yang sempurna. Kita muslim Islam yang cukup rukun dan syarat. Muslim. Tapi kita juga ada bila kita sembahyang, ada kadang-kadang main ujub, main riya. Itu masalah batin. Dengan kita mengaji ilmu ihsan ini, tasawuf untuk nak memproses, nak menyucikan hati kita. Setelah kita salat dah tak tinggal lagi, bahkan kita berazam akan pada ni menerima puasa pula, hati kita dah bagus.
Tapi kadang-kadang nyemari ujub, nyemari riya. Itu. Nah, jadi dengan itu anda menyatakan bahawa ayat ini menyatakan bahawa masuk syurga adalah ia dengan segala amalan. Kemudian beri taufik bagi segala amal dan hidayah bagi ikhlas padanya. Kalau semata-mata ada amal cukup rukun syarat zahir tapi tidak ada ikhlas, itu tidak diterima. Dan terimakannya bila ada amal serta ikhlas batin hati, dan terima. Semuanya itu beri taufik hidayah bagi ikhlas dan terima itu adalah dengan semata-mata rahmat Allah Ta'ala dan kurnianya. Tak ada mustahil pun dari semata-mata akal kalau ia tak terima. Macam tadi. Dan iaitulah murad bagi ini hadis. Maka sah oleh bahawa seseorang itu tiada masuk ia, yakni akan syurganya dengan semata-mata amalannya. Dan iaitulah murad, itulah yang dikehendaki bagi ini hadis. Mana? Tiada masuk seorang akan syurganya dengan semata-mata amalan. Tu murad hadis. Dan sahlah bahawa masuk ia seorang dengan segala amalan, artinya dengan sebabnya, sebab amalan. Itu dia. Hak dalam ayat menyatakan bima kuntum ta'malu, dengan sebab amalan kamu. Tapi yang memasukkan syurga itu adalah aku yang memasukkan, dengan semata kasihan aku memasukkan, tapi sebab daripada amalanmu. Itu. Maka himpun antara makna hadis dan ayat zahir tidak tidaklah jadi berlawanan. Dan iaitu apa? Masuk dengan segala amalan dengan sebabnya itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sampai di sini baru habis nakalan daripada perkataan Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Intaha. Kemudian ada sedikit lagi nota kaki 2 di atas. Tengok tak kala Allah menggunakan lurah, menggunakan balaghah. Allah Taala kata wa tilkal jannatul lati uristumuha. Situ bagi balaghah tu bukan main dah. Allah Taala guna dipusakai. Artinya demikian itu syurga telah aku mempusakai akan kamu. Jadi guna pusaka. Kita faham dulu pusaka ni apa? Pusaka ai tarikah. Ma tarakahul mayyit. Barang arti peninggalan yang telah tinggalkan oleh si mati. Maka kita sebagai waris dapat terima pusaka. Kita terima pusaka atas jalan penat ke tidak penat? Dapat pusaka ni. Dengan tidak penat. Tak usah. Tidak susah. Dengan tidak susah. Petani pun guna juga. Tidak susah. Ada lagi orang petani kata tak susah lelah. Tak susah payah. Dengan tidak susah. Kadang-kadang kita dapat pusaka dengan tak kenal pun. Contohnya masalah sepupu anak adik. Sini panggil apa? Sepupu panggil tak? Panggil ya. Contohnya sepupu. Kita tak kenal pun. Dia duduk jauh. Kita tak kenal. Tahu tak kata sepupu. Apabila ia meninggal, dia tidak mempunyai keturunan. Mandul kata orang petani. Sini panggil tak mandul? Oh sama. Sama. Yang mandul, katakanlah ibu bapa dia dah meninggal sebelum. Semasa ia meninggal, ia hanya seorang diri. Tidak mempunyai anak, tidak ada isteri, ibu bapa dah meninggal sebelum. Apabila dia meninggal, ia ada tinggal harta pusaka. Maka siapa yang dapatnya? Cari keturunan tidak ada, malaikat hanya sepupu yang ada sekarang. Ya sepupu itulah boleh menanggungkan harta pusaka. Apabila si sepupu itu lelaki, sebanyak mana yang ada semua dapat baginya.
dengan kebunnya, mobilnya, sini kata. Nah, kita sana kereta, kebunnya, mobilnya dan lain-lain harta peninggalan umumnya dapat kepada sepupu itu. Maka dengan tidak ada susah payah dapat, dengan tidak ada penat, kata orang petani. Kan? Demikian Allah Ta'ala guna syurga itu dipesakai akan kamu. Kita uti macam mana balaghah. Ini mana kita dapat dengan tidak ada susah. Kalau kita kata tak susah macam mana kita ni kena duduk solat, sedikit ninja. Tak boleh nak nisbah lah. Tengok Allah Ta'ala guna syurga itu dapat dalam pusaka. Pusaka. Tu uristumu. Mana? Allah Ta'ala guna bahasa. Supaya apa ni? Supaya kita bersemangat dalam beramal soleh, dalam iman, tetapkan iman. Tu kerana Allah Ta'ala mempusakai amal yang kita lakukan tak dinisbah. Tidak dinilai seolah-olahnya. Itu nasbah dengan hasil yang kita dapat syurga yang disedia oleh Allah. Tu uristumu. Kemudian tengok lagi dalam huraian dia. Telah dipusakai, yakni telah beri. Ni apa yang termajak ni isti'arah, dipinjamkan perkataan sepatutnya a'tai, utitum biasa digunakan. Utitum telah diberikan kamu. Utitum dengan dengan makna Apa itu? Waktu hari-hari kemarin tu orang ni jam 10 dah selesai pengajian. Hari ni. Tak apa, tak payahlah. Tak payah kita sambung boleh. Tak ada haram pun. Kerana kita belum selesai, tapi masa yang dijanji dah pun sampai. Tapi kalau sekolah kita mesti berhenti ya. Tapi ini bukan sekolah. Baik, kita langsung ke sedikit lagi. Katanya makna kata uristum ni ini majaz isti'arah, dipinjamkan perkataan dari utitum. Asal makna diberi akan kamu. Mana telah beri akan kamu oleh Allah. Bila kita kembali kepada bina fa'il, melahirkan fa'il, telah beri akan kamu oleh Allah akan syurga. Allah berikan tu sebagai balas atas amalan kamu. Ini saya pada sebab tadi. Kerana janji dari Allah. Jadi tilik pada janji wajib aridi Allah balaskan. Sebab Allah kata juga innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyalahikan janji. Al-mi'ad ayil wa'd, janji dengan buat baik. Maka menyalahi janji buat baik ini minan naqais dari segi akidah, setengah daripada sifat kekurangan. Semua segala kekurangan itu Allah Maha Suci darinya. Dengan tilik kepada itulah wajib Allah membalaskan. Ini panggil wajib aridi. Kerana menyalahikan balas yang baik itu daripada sifat kekurangan. Semua sifat kekurangan itu mustahil atas Allah. Maka menyalahi janji dengan buat baik itu mustahil atas Allah. Aridi. Lalu itu sebagai balas atas amalan kamu. Dan ditasbihkan. Ini cakap dalam ilmu bayan ni. Dan ditasbih akan balas amalan itu, ditasbih dengan beri pesaka. Ada. Allah memanggilkan uristumu. Kalau asal muqtada zahir ke allati u'titum ataupun utitum. Tu. Makna tu diberi. Tapi Allah guna uristum, ditasbihkan. Beri itu dengan pusaka. Betul dipinjamkan isti'arah perkataan utitum, dipinjamkan perkataan uristum. Itu dalam cara ilmu bayan. Kerana ambil ganti
akan dia, yakni akan balasan atasnya oleh yang beramal, yakni hilang oleh amalan dan kekal oleh balasannya serta orang yang beramal. Dah ambil ganti kan, bila kita mati dah hilang amalan tapi digantikan, bukan hilang begitu saja. Nah, sungguh kita meninggal dunia, hilang putus amalan. Iza mata ibnu adama inqata'a amaluhu. Tapi bukan terputus begitu saja, hilang amalan digantikan dengan balasan. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah menjadi oleh Allah Ta'ala bagi tiap-tiap orang. Semua kita manusia ni Allah menjadikan bagi tiap-tiap orang akan syurga dan neraka. Apa maksud? Yakni tempat, Allah menjadikan tempat pada keduanya, syurga dan neraka. Arti kita tiap-tiap seorang ada tempat dalam neraka, juga kita ada tempat dalam syurga. Kemudian maka orang kafir mempesaka akan neraka orang Islam. Kita disediakan tempat dalam neraka untuk kita. Tapi apabila kita mati di atas iman, tempat yang disedia bagi kita tu kosong. Tapi dipesakai akan kafir. Tu Ibn Abbas tafsir uristum. Dan satu lagi, orang Islam mempesaka akan syurga orang kafir. Ada kata tiap-tiap orang dia ada tempat dalam syurga, ada dalam neraka. Apabila orang ini mati di atas kufur, kan janji daripada Allah, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunzarun. Jadi bila dia mati di atas kufur, dia berhak neraka. Maka tempat yang disedia untuknya dalam syurga dibagi kepada orang mukmin. Sebab itu dah mari pada hadis, orang yang paling akhir masuk syurga, yang akhir keluar daripada neraka, kemudian dibagi dia untuk syurga. Nah, dengan ringkas ceritanya, apabila dia masuk syurga, Allah Ta'ala bagi ke dia 10 kali ganda dunia. Itu paling kurang. Dari manakah 10 kali ganda? Tadilah pusaka-pusaka hak untuk kafir beri ke dia. Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tafsirkan, wa tilkal jannatul lati uristumuha ilah. Kemudian akhir sekali nota kaki yang kedua, qauluhu taufiq. Selalu kita sebut wabillahi taufiq. Budak-budak sekolah pun dalam ceramah dia tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa arti taufiq? Tak tahu saya. Ini kalimah taufiq. Asal maknanya, makna taufiq pada lughah daripada kalimah waffaqa yuwaffiqu taufiq. Kalau kita mengaji saraf, pada lughah makna taufiq ialah ta'lifun bainal asya'. Itu asal pada lughah. Artinya membaikkan antara segala perkara. Taufik, memuafakatkan. Tak asal pada lughah. Dan maknanya pada syarak ialah khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi. Artinya menjadi oleh Allah. Itu kita tafsirkan supaya nak memfaham kata khalqu idafah pada qudrati, idafah masdar kepada maf'ulnya. Bila takdir fa'il, khalqu qudrati ay khalqullahi qudrata. Lalu itu dalam terjemahan serta isyarat kepada tafsir. Artinya menjadi oleh Allah akan kuasa taat pada hamba-Nya. Allah menjadi pada hamba. Itu makna taufik, lawannya khizlan. Ini makna ni bagi Abil Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala mentafsirkan makna taufiq khalqu qudrati ta'ati fil 'abdi. Dan kata Imamul Haramain rahimahullah ta'ala, mana khalqu ta'ati fil 'abdi. Ada beza. Di si Imam Abil Hasan khalqu qudrati ta'ah fil 'abdi.
Imamul Haramain khalqut ta'ati fil abdi. Dia adalah perbincangan tu di huraian di tempat dia. Artinya menjadikan taat pada hamba. Itulah makna taufik. Ni yang boleh kita ada taat sebab Allah menjadikan taat pada kita. Allah menjadikan kuasa taat pada kita. Kalau Allah tidak menjadikan kuasa taat, sekalipun kita tahu amalan itu baik, amalan ini baik, tengok orang kafir dia tahu bahawa ini baik, itu baik, tapi dia tak boleh nak buat. Allah tidak taufik kepadanya. Jadi tak kuasa nak buat. Tahu kata baik tapi nak buat tak boleh. Tahu kata perkara itu haram, nak tinggal tak dapat. Itu di antara tidak ada taufik dari Allah. Dan lawan bagi taufik iaitulah khizlan. Khizlan kita terjemah ni bahagian bahasa petani cakap. Artinya halak. Sini cakap ada halak. Yang kedua, atau biarkan. Biar faham lah. Biarkan dia. Biarkan dia. Orang petani guna satu bahasa halak. Halak sebab dalam taklid perkahwinan kan. Selepas pada ijab qabul lalu dibacakan taklid, dalam kata taklid, jikalau aku halak pajam. Katalah jikalau aku halak pajam isteri aku dengan bahawa tidak aku bersekurudukan dengannya, sebagaimana dia guna bahasa halak pajam. Halak. Maka tak faham kita biarkan. Tu fahamlah. Lepaskan dia. Tu lepaskan dia. Artinya boleh ambil makna daripada situ lalu tafsir, dan maknanya makna khizlan khalqul ma'siyati fil abdi. Allah. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa baik taat baik maksiat adalah makhluk Allah. Kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Hamba tu kata taufik dari dia, khizlan dari dia. Yang lain tak boleh nak halang dia, tak boleh nak memaksakan dia. Itu jaizun fil aqli fa'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Tu kembali pada akidah kita. Sampai di sini cukuplah. Artinya menjadikan maksiat pada hamba. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nas'alullaha ta'ala ay yaj'ala lana at-tawfiq wal hidayah ila sabilit ta'ati wal inayah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Yang tu juga jadi halak pajam. Pajam tu mana tu lah, biarkan dia semata-mata. Tu bahasa biarkan, tak hiraukan ya. Biarkan dia. Dua kalimah sekali ya. Dia panggil kata taukid. Taukid. Halak tu sudah makna melepaskan, membiarkan. Manakala halak pajam, melepaskan semata-mata dengan tidak ambil peduli. Itu bahasa balaghah tani. cho dữ gì đều cho dữ lên được là gì này ra Boleh, tak masalah. Boleh. Alhamdulillah, kajian kita Imamul Adiyah pada hari ini telah selesai. Semoga kajian ini ditetap sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
singkat dan mudah dipahami. Nanti akan dibacakan oleh Ustaz di sini. Apa ni khas Aceh bang? Khas Aceh ini umum. Oh ya. Ini khas Aceh. Khas Aceh ni. Khas Aceh. Apa namanya? Timpan bang. Timpan. Kalau ini umum ni. Ya. Di mana-mana pun ada, tapi ini khas. Khas Aceh. Oh. Hari raya anak rumah ada. Oh. Macam kita di sana kat ketumpat. Ketumpat lah kalau kita di petani kan ketumpat atau kerupat ya. Tapi sini ni ketumpat pisang di sana. Tak payah nanti selepas. Boleh ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan saya hormati Bapak Bupati dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga bermanfaat untuk kami dan kita makan kebebasan sehari-hari. Di sini nama saya Edi Saputra. Ini saya ingin bertanya pada Bapak tentang yaitu tadi ada mengait tentang masalah yaitu jangan bergantung kepada makhluk. Dari ulasan yang awal-awal tadi kita bahas, jangan bergantung kepada makhluk. Sementara di kehidupan sehari-hari banyak kita itu selalu bergantung kepada makhluk. Bahkan memang sangat diharapkan. Contoh misalnya kita masuk dalam sebuah perusahaan, pekerjaan apapun, bahkan mungkin dalam lingkungan agama, daya, pasti kita bergantung pada makhluk. Nah itu jangan bergantung. Jadi yang saya tanya, bagaimana kiat untuk kita membersihkan hati kita supaya kita tidak bergantung pada makhluk. Dan yang kedua, Bapak, yang saya ingin bertanya, kalau kita cerita tentang makhluk, surga dan neraka itu makhluk juga. Apa dia? Surga dan neraka kan tergolong makhluk. Iya. Ya, Bapak. Nanti kalau saya salah tolong dibenarkan. Yang saya tahu Bapak, surga dan neraka tergolong makhluk juga. Kalau kita beribadah, kebanyakan itu di embel-embel, maaf, seperti dalam Al-Quran, setiap orang yang beramal pasti ada balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita beramal pasti dibalas. Itu seolah-olah kita diiming-imingi suatu janji yang kita dapat bergantung pada makhluk tersebut. Jadi harapan saya bagaimana kiat kami dalam beribadah, sholat, puasa, bahkan kami di sini belajar dan mengajar di sini supaya kami tidak bergantung kepada makhluk. Mohon petunjuknya. Dan satu lagi, ini kan kami kan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, ya, menghadapi bulan Ramadan. Kami mohon kepada Bapak, bagaimana kiat-kiat kami dalam menjalankan bulan Ramadan supaya menjadi puasa kami puasa yang afdal, puasa yang keberkahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semua soalan yang dibentangkan tadi sudah pun cukup di dalam huraian dari awal tadi. Jadi tak ada jadi berlawanan soalan tadi. Kerana dalam percaraan kita ini berkaitan dengan masalah ikhlas. Semua kita beramal kerana Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa ila akhir al-ayah. Nah, kita disuruhkan ikhlas. Bicara kita tentang ikhlas. Nah, kita diperintah supaya kita iman itu sebagai asas tapak bagi setiap bangunan. Kita nak membangunkan sesuatu bangunan,
Sama ada bangunan tu kecil, besar, kita perlu kepada tapak. Dipanggil asas kan. Asas, asal. Kita panggil tapak dah. Tapak bawah. Tapak. Pentingnya tapak. Fondasi. Apa dia? Fondasi. Fondasi. Itu bahasa Aceh ke bahasa Indon. Bahasa Indon. Fondasi. Itu dia. Fondasi. Jadi fondasi nak dekat pada asas dah tu. Arab asas. Ya. Setiap sesuatu dia ada asasnya. Begitu juga agama dia ada asasnya. Boleh panggil asasuddin. Ataupun yang katalah asluddin. Yang samalah tu asluddin, asasuddin bila kita guna dalam bentuk jamak usul. Usuluddin. Itu sudah jadikan satu nama bagi fan ilmu dalam membicarakan hubungan dengan pegangan mengenai ilahiyat, nubuwah dan sam'iyat. Jadi kita bina di atas pada tapak tadi, kita naik ke bangunan. Kalau kita nak ada iman, Islam, ihsan. Supaya kita duk berbicarakan ihsan. Jadi kita ada dulu iman. Itu sebagai tapak. Itu yang tertutup di bawah tanah. Tengok tak nampak dah. Nampak itu. Sudah pada tu kata iman hubungan dengan pegangan tadi. Naik pada situlah kita membangunkan bangunan. Ni sebab dalam Islam panggil buniyal Islam. Buniyal Islam ala khamsin. Dibinakan, kita capur Arab. Bila Melayu betul, dibangunkan. Ya. Dibangunkan, maka dibangunkan mesti dia kena dia panggil ma yubna alaih. Ma yubna alaih. Itu panggil asal. Itu tapak. Adapun daripada lantai kepada atas terus beberapa tingkat ke atas panggil mabni, binaan bangunan-bangunan. Inilah merupakan amalan. Ini bercaraan syariat Islam. Mulai dari kalau orang belum Islam, mulai dari asyhadu alla ilaha illallah. Ini bangunan. Bukan asas. Asas dalam i'tikad kita tidak ada Tuhan yang mempunyai segala-gala selain daripada zat yang bernama Allah. Kan? Dan yang ialah berhak disembah, la ilaha illallah. Itu asas. Bila kita naik bangunan, kalau orang yang ada asas tapi dia orang kafir asas, mesti kena ada bangunan dulu untuk menandakan bahawa ia ada iman. Mengucap. Biar mengucap ni kita dengar dengan telinga kan. Jadi dapati dengan panca indera, ini panggil bangunan. Sebab kita orang mukmin dah tak perlu, tak wajib kepada ucap. Kecuali di dalam ibadat tu sebab pada ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat akhir. Tu panggil bangunan. Kemudian masalah asas iman. Lepas tu amalan solat itu merupakan Islam. Kita tekadkan lagi ihsan. Ada cara kita ihsan ni. Maka kita dalam kita amalkan kerana kita terima perintah dari Allah. Kita tinggal menjauhi kelarangan kerana perintah daripada Allah. Larangan daripada Allah. Itu semua tu apa yang amalan. Maksud adalah syariat zahir. Maka semua amalan tadi dalam huraian tadi kita tak cukup lagi kalau tidak ada ihsan. Yakni tak sempurna. Bukan tidak sah. Sah tadi dah nyatakan tadi, contohkan tadi ya. Kalau kata solat baik, puasa, siam baik, mesti ada punya rukun dan syarat zahir dia. Bila ada dua yang tu dihukumnya sahih, lepas tututan. Tidak ada lagi paksaan pemimpin pemerintah nak